Okey, modul 4 tuan-tuan pembajaan dan menghormon. Okey, apakah perkara-perkara yang ada dalam tajuk pembajaan dan menghormon ni? Okey, cuma tadi saya nak ulang balik bahagian racun tadi. Okey, boleh ke racun serangga, racun kulat tu kita campur dengan racun rumpai? Tidak digalakkan tuan-tuan jangan, kerana mengikut kepada company-company racun yang telah kita buat pertemuan dengan company-company racun ni, setiap koktel, dia orang panggil koktel kan, koktel biasa kita tengok yang minuman-minuman kan, yang ni memang dipanggil koktel racun-racun ni kerana dia memang dah ada campuran-campuran yang special. Jadi racun rumpai tidak digalakkan dicampur bersama dengan racun serangga dan juga racun kulat. Okey, satu lagi racun kulat dan racun serangga tu tadi saya cakap boleh campur kan? Boleh campur. Kemudian boleh ke kita sembuh sekiranya ada kesan ataupun sekiranya ada serangan di pokok kita sepanjang tempoh perkembangan pokok itulah, dalam tempoh masa siap tanam sampai nak harvest tu kan, boleh tuan-tuan racun serangga, racun serangga dan racun kulat tu tuan-tuan boleh sekiranya tengok ada serangga-serangga seperti semut, boleh tuan-tuan sembuh racun serangga dan racun serangga dan racun kulat pada pokok nenas yang bertanam. Okey. Saya teruskan dengan modul 4, pembajaan dan menghormon. Tujuan pembajaan tuan-tuan tujuan pembajaan ni biasanya kita nak tambah kesuburan tanah lah untuk membekalkan bahan makanan pada tanaman, nutrisi untuk pertumbuhan pokok, pengeluaran bunga dan pengeluaran buah. Okey, 3 adalah untuk meningkatkan hasil, kualiti buah dan pendapatan seterusnya. Okey, dan juga baja juga bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tanaman, iaitu mencegah penyakit dan lain-lain. Okey, ini adalah bergantung kepada baja apa yang tuan-tuan gunakan. Apakah AI-nya, apakah campuran-campuran baja yang tuan-tuan apply, taburkan pada tanaman tuan-tuan. Yang paling basic adalah 15 lah, yang mudah didapati di pasaran. Okey, kerja-kerja pembajaan ni bila tuan-tuan perlu dibuat pada umur pokok 3 bulan, 6 bulan dan juga 9 bulan lah kalau mengikut pada rekod. Tapi dia juga boleh dibuat setelah tuan-tuan terbiasa dengan tanaman nenas. Tuan-tuan akan lihatlah bezanya pokok yang dibaja dan tidak dibaja, dan tuan-tuan boleh improvise, boleh setting sama ada tuan-tuan nak baja lebih ataupun tidak. Kerana pembajaan ni tuan-tuan khususnya untuk MD2, dia adalah sangat rigid dengan baja. Tidak perlu terlalu banyak dan kurang sikit tak apa. Okey. Kerana sekiranya tuan-tuan membuat projek di tanah yang baru dibuka, contoh kata ada hutan tinggal ataupun tanah lama ditinggal, berpuluh tahun ditinggal, kemudian tuan-tuan mulakan projek di tanah-tanah lama, sebenarnya keadaan tanah tu adalah sangat subur. Jadi tuan-tuan perlu pastikan sebenarnya benar buat seelok-eloknya, buatlah soil test untuk menentukan apa nutrien yang ada di dalam tanah dan apa nutrien yang kurang, dan tidaklah tuan-tuan perlu menggunakan baja yang melampau. Okey, sebenarnya kalau tanah tinggal ni N-nya adalah sangat tinggi, jadi tidak perlu kita menambah N yang berlebihan kepada tanah kerana dia akan memberi kesan kepada pokok. Pokok yang terlampau subur juga tidak akan mengeluarkan hasil yang baik.
Okey, pastikan sebelum kerja membaja dijalankan, kebun mesti bersih daripada rumpai, tuan-tuan ya. Okey, Pak. Tuan-tuan, saya akan pass slide ni kepada sahabat saya kerana saya ada panggilan yang perlu saya jawab. Sekejap je. Perlu saya jawab panggilan ni, saya akan pass kepada sahabat saya, dia akan meneruskan slide ni, kaedah membaja. Sekiranya berkesempatan kita akan berjumpa lagi, tuan-tuan Okey, saya akan pass kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan kaedah pembajaan pokok nanas ni. Okey, dua kaedah yang perlu digunakan dalam tanaman nanas iaitu kaedah semburan dan juga kaedah tabur. Dua kaedah ni sangat diperlukan dalam tanaman nanas. Jadinya, seperti dalam jadual pengurusan tanaman nanas, tuan-tuan perlu mengikut waktu pada jadual tersebut dan kaedah atau teknik yang betul. Okey. Untuk kaedah semburan perlu disemburkan pada keseluruhan daun. Kaedah bancuhan nanti kita akan go through satu persatu. Kemudian kaedah tabur ni tabur di atas tanah lah. Bagi untuk mendapatkan kesuburan pada pokok nanas. Kekerapannya bergantung pada jenis tanah dan keperluan pokok. Keperluan sepokok pun bergantung pada tanah gabut atau tanah mineral. Okey, sebelum tuan-tuan melaksanakan kaedah pembajaan, perlu tahu waktu sesuai untuk membaja. Sama ada boleh atau tidak. Okey. Yang pertama sekali, ladang mesti bersih daripada rumpai. Jadi kalau tuan-tuan untuk membaja, kalau kebun semak atau belum kerja merumput, kita tak syorkan untuk menabur baja atau melakukan semburan baja. Okey. Yang keduanya, pada cuaca cerah yang tidak mendung, bagi mengelakkan baja itu terlarut atau hilang macam itu, boleh merugikan. Jadi perlulah dibuat secara sebelum hujan lebat atau selepas hujan. Cuaca mestilah yang okey lah waktu baja. Yang sesuainya lebih-lebih lagi pada waktu baja semburan Ketika waktu baja semburan mestilah cuaca yang tidak mendung Elak matahari terik. Ini salah satu sebab juga boleh merosakkan pada pokok. Sekiranya kerja-kerja baja semburan dibuat pada waktu tengah hari, dia boleh merosakkan pada pokok dengan melecukan pucuk pokok nanas itu. Okey. Kemudian selepas hujan, ini sesuai waktu lepas hujan macam lepas kita baja tabur, kemudian hujan. Kita nak kurangkan leaching tu. Jadi peratus yang kita salurkan baja tu biarlah 1% pada pokok. Bukan kita baja kemudian hilang begitu saja Baiklah, 3 unsur utama yang diperlukan dalam tanaman nanas atau pokok lah sebenarnya kita Untuk tumbuhan, 3 unsur yang utama adalah nitrogen, yang keduanya adalah fosforus dan yang ketiga adalah kalium. 3 unsur ini yang biasanya kita boleh dapat di pasaran, sama ada baja kimia atau baja organik. Okey, NPK merupakan zat pemakanan utama yang diperlukan oleh pokok. Seperti tadi yang saya maklumkan, semua pokok perlukan baja NPK ini. Ianya sangat penting untuk pembesaran dan mengekalkan kesuburan pokok. Apabila kesuburan pokok tu dapat dikekalkan, maka produktiviti atau hasil insya-Allah kita dapat yang lumayan. Okey. Kita tengok satu persatu apakah keperluan nitrogen, fosforus, kalium yang digunakan dalam tanaman nanas ini. Untuk unsur nutrisi nitrogen, biasanya sama ada amonium sulfate atau urea.
Kalau urea biasa 46%. Ini cerita baju tunggal 46% nitrogen. Keperluan dia untuk pembinaan tisu dan kesuburan pokok. Selain itu juga daun adalah tempat memproses makanan kepada tumbuhan. Kalau daun kita sihat, insya-Allah pokok pun nampak segar. Untuk fosforus, biasanya CIRP kita gunakan biasanya 36% lah CIRP yang dijual di pasaran. Ianya lebih pada untuk pertumbuhan atau pembentukan kesuburan akar. Jadi nitrogen untuk daun, P juga untuk akar. Akar adalah bahagian pokok yang menyerap unsur baja dalam tanah. Okey, yang seterusnya adalah kalium. Yang berada di pasaran adalah MOP, Muriate of Potash, 60% biasanya kalau untuk baju tunggal. Unsur untuk merangsangkan pengeluaran bunga untuk pembesaran buah dan ketahanan melawan penyakit. Untuk kesimpulannya, NPK ni, N untuk daun, P untuk akar, K untuk buah. Sebab tu kalau tuan-tuan beli baja di pasaran, ada baja 15, 15 dan 15, ada juga 12, 12 dan 17. Tuan-tuan kena faham apa tu 12, 12, 12, 17, apa 15, 15, 15. Untuk untuk baja 15, 15, 15 yang bermaksud 15% daripada 50 kilo tu adalah daripada unsur nitrogen. Begitu juga kalau 15% untuk fosforus ada 15% daripada 50 kilo itu. Begitu juga dengan kalium, 15% daripada 50 kilo. Okey, unsur-unsur pekit, trace element. Ini adalah zat pemakanan yang diperlukan tapi sedikit sahaja. Tapi sangat penting dalam tanaman nanas. Lebih-lebih lagi, cuprum sulfate. Cuprum sulfate atau nama common name atau panggilan biasa terusi. Warna dia biasanya warna biru tua lah. Ini harap tuan-tuan sedia maklum lah benda ni sebab dia benda yang biasa. Yang keduanya adalah kalsium. Kalsium ni kapotahidrat. Biasanya warna putih. Jangan keliru tuan-tuan. Kapotahidrat ni biasanya kapur macam-macam ada. Dia ada kapur tanah, macam contoh dolomite tu untuk tanah. Okey, jadi ada kapur untuk tahidrat ni biasanya yang kita gunakan untuk bancuhan baja semburan. Jangan salah sebab kami ada pengalaman juga, ada pekebun ni dia beli kapur, kemudian dia buat bancuhan, pokok menguning. Bila kita semak semula, kapur yang diguna adalah GML. Jadi tidak sesuai untuk buat baja semburan. Dia sesuainya untuk dekat tanah. Ada juga pengalaman, pekebun ni dia beli kapur, dia kata murah. Memang murah. Rupa-rupanya dia tepung tuan. Kita tengok memang dalam satu buni tu tepung gandum digunakan dekat tanaman nanas. Sebab lepas dia baja pokok tak ada memberi respon apa, tak menghijau, malahan semakin kuning. Jadi itu jadi satu masalah. Jadi jangan keliru, tak tahu tanya. Kalau tahu kongsi. Kapotahidrat. Okey, yang ketiga adalah ferrous sulfate. Sumber dia daripada zat besi. Warna dia kebiasaannya warna kuning. Okey, kemudian zinc. Zinc pun digunakan juga dalam baja semburan. Kemudian boron. Itu sumber borax, warna dia hijau. Okey, ini tanda-tanda pada bahagian pokok. Sekiranya kekurangan unsur-unsur utama dan pekit ni, kalau kita tengok sekiranya kurang nitrogen, daun keseluruhan menguning. Kalau kita tengok daripada jauh kan, dekat dalam ladang tu, kita masuk ladang, kita tengok pokok kita menguning keseluruhan, ada kekurangan nitrogen lah. Sekiranya kurang P, fosforus, dan daun di pucuk, warna perang, bukan kering warna perang di pucuk. Itu salah satu tanda kurangnya fosforus. Sekiranya kekurangan kalium
daun di hujung kering. Beza dengan yang untuk kurang yang fosforus, daun hujung dia kering. Kebiasaannya selepas kita hormon pada usia 9 bulan pada pokok, okey, bila dah proses pengeluaran buah, kita akan nampak pokok nanas tu akan mengering di hujung daun. Di hujung daun akan mengering. Maknanya di situ ada unsur K yang kurang. Tapi sebelum kita hormon pun dah mengering, jadi tuan-tuan perlu membuat baja kalium. Sebab pokok kekurangan unsur kalium. Untuk kuprum, daun di bawah daun berkilat. Kalau tuan-tuan nak tahu, masuk dalam ladang, masuk dalam lorong kerja, nampak ada trichom. Bawah daun tu biasa kita panggil trichom. Kalau berkilat, tak berdebu, maknanya kurang baja lah tu. Kalau kita masuk berputih je bawah daun tu, insyaAllah pokok tu cukup untuk kuprum. Ya. Untuk zinc pula, daun dia berbintik-bintik kuning. Dia bintik-bintik spot lah. Biasanya kalau kita tengok macam penyakit, tapi sebenarnya ada kekurangan zinc. Ni jarang-jarang berlaku lah. Begitu juga dengan ferrous pun jarang-jarang berlaku. Ferrous, daun akan kemerahan. Sebab ferrous kalau kurang kemerahan ni jarang menunjukkan simptom. Biasanya kalau pokok menunjukkan kemerahan dan bergulung, kemungkinan ada penyakit virus kat situ. Itu nanti kita akan cerita di topik penyakit. Okey, ini adalah jadual pembajaan tanaman nanas seperti tadi saya maklumkan. Pembajaan perlu mengikut jadual yang telah disediakan. Ini adalah SOP lembaga yang asas. Sekiranya tuan-tuan nak tambah untuk baja semburan menjadi semburan ketiga, boleh, tak ada masalah. Sebab kita membaja bergantung pada kesuburan pokok juga. Sekiranya kalau pokok subur tapi dah sampai baja kedua, kalau tak perlu pun boleh juga. Okey. Untuk usia pada 1 bulan setengah, baja semburan pertama kita perlu dilakukan. Dan umur 3 bulan membaja tabur yang pertama. Membaja tabur ni kita gunakan baja NPK 15-15-15. Kemudian pada usia 4 bulan setengah kita membaja semburan yang kedua. Okey. Bila dah baja semburan kedua, diselang pula dengan baja tabur kedua pada usia 6 bulan. Okey. Bila dah cukup 8 bulan atau 9 bulan, perlu membaja tabur yang ketiga. Baja tabur yang ketiga adalah baja buah. Jadi baja tabur pertama, baja tabur kedua adalah baja gemuk 15-15-15. Okey, baja tabur yang ketiga 12-12-17. Jangan keliru itu sebab baja tabur yang ketiga tu pokok sebulan akan datang kita akan hormon pembungaan. Nanti kita akan ceritakan Okey, kat bawah tu kita ada take note. Baja semburan, tempoh tahan bekalan unsur 1 bulan. Untuk baja tabur boleh tahan selama 2 bulan. Kebiasaannya selepas kita buat baja semburan yang pertama atau yang kedua, kita akan tengok dalam masa 2 minggu, pokok akan mula respon dan menghijau. Sekiranya sebelum ini, kita nampak pokok kuningan, layu. Lepas kita baja semburan pertama atau kedua, lepas 2 minggu, 3 minggu akan nampak perubahan pada pokok tu. Tapi berbeza juga dengan baja tabur. Baja tabur dia ada lambat sedikit. Dia biasanya 3 minggu ke 4 minggu selepas kita buat kerja tabur, baru kita nampak perubahan pada pokok itu. Okey? Jadi jangan tuan-tuan risau. Lepas baja tak semestinya terus subur. Okey? Kalau lepas baja terus subur, hebatlah baja tu. Setakat ini dia akan tunjukkan respon yang optimum pada 2 minggu untuk baja semburan dan 3 minggu untuk baja tabur. Kadar bancuan baja semburan 1. Sebab apa ada baja semburan 1, 2? Kita tengok apa perbezaan dia. Baja semburan 1 dan baja semburan 2.
Okey, baja semburan satu yang kita buat pada 1.5 bulan. Kadar dia untuk 18 liter air, boleh lihat kat situ. 18 liter air untuk air, kapur 640 gram, kemudian kuprum sulfate 42 gram, zinc pun 42 gram, ferrous separuh daripada zinc atau kuprum iaitu 21 gram lah. Untuk 225 liter air, biasanya dalam satu tong biru lah. Yang 225 liter satu tong tu, kita masukkan 8 kilo hydrated lime, 500 gram kuprum dan zinc, kemudian 250 gram untuk ferrous. Kadar bancuan ini kalau boleh jangan berlebihan sebab nanti dia akan melecurkan pada pokok tuan-tuan sekiranya lebih. Boleh tak kita bancuh satu tong untuk satu beg 25 kilo untuk satu hari dalam? Tak boleh kita tak syorkan sebab dia akan menukarkan ketika membuat aktiviti pembajaan. Okey? Jadi kat sini jelas secara umumnya 8 kilo, setengah kilo dan 250 gram untuk selain variety MD2. Sebab tu MD2 ada special baja. Apa yang kita lihat dan pengalaman pekebun yang ada, kita melihat MD2 sangat istimewa dan dia tak perlukan baja yang berlebihan. Biasanya kita syorkan untuk hydrated lime separuh daripada yang biasa, hanya 4 kilo untuk 225 liter air. Kuprum zinc 500 gram dan ferrous 250 gram, separuh daripada yang biasa. Untuk tanaman Josephine, Morris, selain MD itulah, boleh gunakan CFA yang biasa tadi, kadar yang biasa 8 kilo tadi. Okey, ini untuk baja semburan pertama. Apa yang beza semburan kedua adalah urea. Untuk semburan pertama tak ada urea. Untuk semburan kedua ada urea. Kalau lihat kat situ, urea kita akan tambahkan dengan 8 kilogram untuk 225 liter air. Okey, harap tuan-tuan nampak. Kalau nak screenshot ke, boleh, tak masalah. Kadang-kadang kalau kita tanya orang kat kebun A, kat kebun B, kadang-kadang berbeza-beza daripada kadar dia ni. Ni LPNM kita telah selaraskan dan bersetuju oleh semua pihak, iaitu Jabatan Pertanian, Mardi, Kembangan Nanas. Kita buatkan satu standard, iaitu 8 kilo, 500 gram dan 250 gram. Ini adalah standard asas. Okey, untuk MD tu kalau kita lihat kat situ, separuh juga. Separuh. Iaitu urea separuh, kapur pun separuh. 4 kilo untuk 225 liter air untuk satu tong drum tu. Sebab apa? Bila kita buat berlebihan untuk variety M2, kita dapat kesan sampingan seperti penyakit seperti BHR mudah dijangkiti pada MD2. Ini adalah penyakit utama biasanya di MD2 iaitu BHR. Sebab tu kita kurangkan urea dan kapur. Okey. Jelas ya tuan-tuan? Kita boleh proceed. Okey. Cara bancuhan baja semburan cara bancuhan pun ada caranya. Sama ada kita bancuh satu persatu atau kita bancuh secara keseluruhan. Macam itu juga kita buat kek. Kita buat nasi goreng ke, resepi mesti kena ada. Kaedah pun kena ada. Teknik kena ada. Kalau tak, dia akan menyukarkan ketika buat aktiviti pembajaan seperti tersumbat, tidak sekata. Jadi tengok Okey, untuk kerja yang pertama okey, untuk bahan-bahan atau peralatan yang perlu ada, yang pertama baldi lah. Saya akan ceritakan untuk bancuhan 225 liter untuk satu tong biru tu biasa. Okey, peralatan yang biasa yang digunakan seperti baldi, okey, tong isi padu 225 liter atau kayu pengacau. Okey. Mula-mula kita perlu masukkan air separuh dahulu.
Okay, ini mana yang nak take note lah. Sebab teknik ni kena tepat. Kalau tak, dia akan susahkan di kemudian hari bila kita buat kerja-kerja banjuan. Okay, masukkan air separuh dulu. Kemudian ambil kapur terhidrat 8 kilo tu yang dah siap kita timbang 8 kilo. Bancuhkan mula-mula sehingga larut. Okey. Apabila dah separuh air tu, kita penuhkan lagi lebih kurang 75% untuk satu tong tu. Okey, kita masukkan urea pula. Okey. Jangan penuhkan dulu. Jangan penuhkan dulu air tu. Sebab nanti kita akan masukkan lagi air menggunakan baldi plastik dengan campuran dengan larutan kuprum sulfat zinc dan ferrous. Okey. Tadi dah masukkan kapur, dah larut, kemudian tambah air lebih kurang 70% daripada tong. Masukkan urea, kacau hingga larut. Saya ulang semula, kacau hingga larut. Kurang-kurangnya 10 ke 15 minit untuk buat larutan tersebut. Okey. Bila dah larut, ambil kuprum sulfat, kita bancuhkan atau kita larutkan secara berasingan di dalam baldi plastik. Tidak boleh terus masuk ke dalam tong biru 225 liter itu. Sebab bila kita terus campur, kuprum sulfat tidak akan terlarut 100%. Jadi kita kena larutkan secara berasingan di dalam baldi plastik dan menggunakan kayu pengacau, kayu atau selain daripada besi. Sebab kita tak nak berlaku tindak balas kimia atau tindak balas besi tu. Sebab kuprum, zinc, ferrous tu daripada unsur besi. Okey. Kena berasingan Larutkan dulu kuprum dalam satu baldi, dah larut, baru masukkan ke dalam 225 liter air yang tadilah. Kemudian begitu juga zinc dan ferrous. Larutkan dulu dalam baldi plastik, dah larut baru masuk ke dalam tong. Kemudian ferrous pun larut dan masuk dalam tong. Okey, apabila dah dimasukkan ke 5 bahan tersebut, air perlu diisikan penuh. Penuhkan air 225 liter, kemudian larutkan lagi selama beberapa minit. Kemudian dah yakin dah terlarut, baru boleh start kerja semburan. Jangan belum larut tapi dah buat kerja semburan. Tak boleh. Nanti baja tu tak sekata. Pokok takkan dapat yang sekata. Okey, ini adalah contoh. Contoh gambar yang mana tak pernah tengok. Apa urea, zinc apa, kapur apa. Yang tadi kita ada cerita warna apa kan. Inilah. Kalau kita tengok gambar ni, urea tu biasanya dalam bentuk berputih. Sama ada kasar atau halus yang ada dijual di pasaran. Saya syorkan gunakan yang halus. Sebab dia mudah untuk tuan-tuan dan jimatkan masa tuan-tuan apabila buat kerja baja semburan. Dia mudah larut. Kita ambil yang halus. Kalau tak ada, tak apa. Boleh juga yang kasar. Boleh, tapi ambil masa yang panjang sedikit untuk larutkan urea tersebut. Okey. Kapur pun ada dua jenis juga. Dia ada yang halus, dia ada yang kasar. Saya syorkan yang halus. Sebab dia elakkan dia tersumbat apabila kita larutkan dalam tong tersebut. Dia elakkan tersumbat. Kalau kita pakai yang kasar, dia agak lama. Dan biasanya takkan halus atau akan terlarut 100%. Okey. Dia ada dua. Untuk ferrous, zinc dan kuprum, tak ada grade lah. Sama ada dia yang kasar ke halus ke, sebab dia bentuk partikel dia memang dah halus lah. Jadi, mana tak pernah tengok, inilah dia. Okey. Ini urea, zinc, ferrum dan kapur. Okey, teknik dan kaedah. Tadi saya dah ceritakan. Saya proceed dulu Tadi saya dah ceritakan macam mana kaedah untuk bancuhan. Jangan tersalah masuk sebab dia boleh memberi kesan pada aktiviti dan pokok. Sebab kita tak nak lecur lah. Lepas kita baja patutnya pokok makin sihat tapi berpenyakit pula. Ada berlaku
terbakar sedikit di pucuk. Itu ada masalah ketika bancuh atau kaedah kita buat baju semburan tersebut. Okey. Ini contoh dia. Kaedah dia. Slide ni memang lama. Saya masuk kerja pun memang dah ada dah. Okey. Okey, teknik membaja semburan. Baja semburan larutan baja kepada pokok sehingga membasahi keseluruhan pokok. Kaedah baja semburan saya cerita sedikit macam mana tuan-tuan nak buat kerja semburan ini. Sekurang-kurangnya perlu ada 2 orang pekerja. Kalau yang terbaik adalah 3 orang pekerja. Ini bagi yang beginner. Yang macam baru bertanam, macam tak tahu teknik macam mana. Untuk kerja semburan menggunakan mesin perlu 3 orang. Kalau gunakan knapsack yang 18 liter, seorang sajalah. Kalau nak cepat, kita tambah pekerja lah. Tapi gunakan mesin, gunakan tong 225 liter air, perlukan kerja 3 orang. Sebab apa saya cakap 3 orang? Yang pertama adalah untuk pengacau larutan tadi, pengacau baja semburan. Yang kedua, untuk menjaga tali hos yang 100 meter tu, bila kita buat kerja, gunakan hos. Yang ketiga, orang yang untuk membuat baja semburan, yang mengontrol, yang mengawal nozzle. Okey, 3 orang. Sebab tu 3 orang. Kalau yang 2 orang, yang jaga tong, yang jaga larutan, jaga air, perlu jaga tali juga. Yang jaga hos, yang untuk buat kerja semburan, dia hanya seorang saja. Kalau yang betul-betul mahir, buat seorang pun boleh. Tapi teknik untuk bancuhan perlu cantik dan tersusun. Sebab dia takkan, mendapan tu takkan berlaku. Ada cara dia dan teknik. Biasanya kita akan tunjukkan di lapangan dekat amali. Okey. Okey, yang info yang mustahak bila buat kerja semburan ini perlu dibuat secara keseluruhan, membasahi pokok. Tidak kita membaja pada pucuk sahaja. Apabila kita buat baja semburan, kita semburkan pada pucuk saja, dia boleh melukakan, mencederakan pada pokok nanas. Akan lecur. Yang teruknya akan datangkan penyakit PHR biasanya. Sebab tu kadang-kadang penyakit datang dekat kebun, cara kita bekerja. Teknik kita bekerja dekat dalam ladang tu. Macam mana? Okey. Pastikan larutan tersebut sentiasa dikacau sewaktu kerja semburan dilakukan dengan mesin penyembur. Ini pun perlu dilakukan, sentiasa dikacau. Sebab kita nak elakkan mendapat hydrated lime tu. Okey. Sebab tu kita perlukan pekerja sekurang-kurangnya 2 orang. Okey, tuan-tuan boleh lihat kat sini gambar yang kita tunjuk adalah baja semburan, aktiviti baja semburan. Orang yang ni pun kena pandai. Ini paling utama sebab dia yang kawal nozzle tu. Sama ada dia terus pada pucuk atau keseluruhan. Kita tak syorkan pada pucuk saja. Sebab tekanan air pada pucuk pun boleh mencederakan pokok nanas. Okey. Okey, kat sini kita dapat lihat yang mana sebelah kiri tu belum buat baja semburan, yang sebelah kanan tu dah buat baja semburan. Bila selepas baja semburan yang kita buat, kita akan nampak pokok tu keputihan. Ni bukan penyakit untuk wanita, keputihan ini putih disebabkan hydrated lime tadi. Sebab kapur tu sebagai pelekat pada unsur-unsur baja seperti tadi urea, chrome, zinc dan ferrous. Hydrated lime ni sebagai pelekat dia. Kena ada. Okey. Okey, untuk baja semburan mesti ada yang tanya bahan-bahan tu kalau kita guna lain boleh ke tidak? Adakah perlu gunakan urea, terusi, kapur?
zinc, ferrous, sebab tak semua negeri mudah dapat bahan-bahan tersebut. Boleh juga digunakan seperti produk yang ada di pasaran untuk baja cecair, boleh, tak ada masalah. Contoh sebagai Yara Kristalon 18-18-18 boleh digunakan dalam tanaman nanas, tapi kena mengikut dos yang disyorkan. Sebab kami LPN syorkan untuk 225 liter air, baja Yara 18-18, satu tong tu 3 kilo saja, jangan banyak, jangan lebih. Itu paling banyak dah tu, 3 kilo pun dah paling banyak dah tu. Jangan lebih. Kalau berlebihan dia akan lecurkan. Okey. Jelas Walaupun tak boleh guna bahan-bahan 5 bahan tu, boleh guna baja lain. Okey. Selain baja Yara pun boleh. Ada juga baja cecair yang betul-betul cecair. Pun boleh juga. Tapi ikut label lah. Jangan terlalu berlebihan. Biasanya untuk satu tong tu boleh cover dalam 5,000 pokok. Sebab kalau ikut kalkulator, satu bancuhan tu 50 ml sepokok. Takkan kita nak sukat satu-satu kan, 50 ml masukkan kat seluruh pokok. Tak cukup ni. Susah kan kerja kan. Jadi kita buat anggaran secara kasar, satu tong tu lebih kurang 5,000 pokok. Okey. Okey, kita teruskan dengan baja tabur. Teknik baja tabur ada 3. Tabur di lorong antara barisan, sama ada tabur di pangkal pokok atau tabur di lorong jalan. Teknik ni bergantung pada umur pokok. Yang paling penting bila tabur tidak masuk ke dalam pucuk pokok. Kerana dia boleh memudaratkan pertumbuhan pokok nanas tu. Kalau kita tengok pucuk lecur dan sebagainya, itu adalah salah satu kesilapan. Sebab baja ni panas. Bila panas dia akan merosakkan tisu pokok tersebut. Ini ingat, penting Tadi jangan sembuh, tepat pada pucuk atau fokus pada pucuk, dan ini tabur tak boleh masuk dalam pucuk. Tabur pada tanah. Baja tabur pada tanah. Okey? Ini amaran keras. Okey, baja yang disyorkan di atas tanah mineral 20 gram sepokok. Untuk baja pertama, kedua dan ketiga 20 gram sepokok. Sama saja 20 gram. Semua sama. Macam mana nak baja tabur kalau kita dah pasang plastik? Sekiranya tuan-tuan gunakan plastik silver shine, tuan-tuan perlu tabur terlebih dahulu sebelum menutup menggunakan silver shine. Maknanya baja yang pertama, kedua dan yang ketiga taburkan terlebih dahulu di tanah, kemudian baru tutup plastik silver shine. Boleh. Okey? Sekiranya kalau usia pokok dah 7 bulan untuk sedia untuk hormon, tuan-tuan tengok pokok kurang subur, nak baja lagi, boleh, tak ada masalah. Sebab tadi kita cakap tabur, kita tengok pada kesuburan pokok. Ya. Okey, baja yang disyorkan di tanah gambut sedikit berbanding dengan tanah mineral. Yang kita syorkan adalah 14 gram sepokok untuk baja pertama, kedua dan ketiga di tanah gambut. Nampak tak jimat kat situ? Umur pokok yang tadilah sama yang seperti jadual yang kita nyatakan tadi, 3, 6, 9. Okey. Saya nak tekankan baja buah, nanti mungkin ada. Okey. Teknik baja tabur. Okey, teknik baja tabur tadi ada dekat antara baris, ada dekat pangkal atau dekat lorong kerja. Kalau tuan-tuan lihat gambar yang ada ni, ini antara baris
boleh, tak ada masalah. Biasanya baja yang kedua kita akan lakukan sebegini. Baja yang pertama biasa kita syorkan di pangkal sebab akar pokok masih pendek lagi. Jadi kita syorkan kereta dekat di pangkal pokok. Kemudian apabila baja yang ketiga, baja buah, biasanya pokok dah berpaut antara baris. Jadi kita syorkan baja di lorong kerja. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia memudahkan kerja kita. Kalau macam ni, ini baja yang kedua. Okey. Nak teknik untuk baja berselerak macam ini boleh. Spot-spot pun boleh, tak ada masalah. Contoh 4 pokok, 1 lubang untuk baja. Boleh. Kalikan je lah. Tapi yang kaedah paling cepat macam ini lah, tabur rata. Okey, ini contoh baja yang ketiga. Kita baja di jalan kebun atau lorong kerja. Kita bajakan dekat situ antara pokok lah. Kita lihat sini. Kalau nak baja dekat antara baris, susah ya tuan-tuan. Sebab dia dah terlalu rapat, jadi menyukarkan. Takut risiko bila kita baja termasuk dalam pucuk, panggil LPM, kenapa pokok saya dah ceruk, macam itu. Masalah ke? Jadi bila kita cek, teknik tak betul. Nampak tak amaran keras kayak itu, jangan sampai masuk pucuk. Ya. Okey, ini adalah ciri tanaman nanas sekiranya kekurangan unsur ferrous. Tadi kalau kita tengok sini ada keperengan di hujung daun. Kemudian yang ada dia kering. Ini pokok ni boleh lagi diselamatkan, tak ada masalah. Tuan-tuan hanya buat baja semburan pada pokok. Dia punya kadar ikut baja semburan yang kedua. Boleh. Ni okey lagi. Okey. Ini kalau kita tengok masuk kebun, sayu je, menghijau je daun. Ini salah satu pokok yang sihat dan cukup makan, cukup nutrien. Pokok yang subur. Pokok yang subur, kalau kita lihat perbezaan dia kan, daun dia berkilat. Kalau yang ni, daunnya agak usang, agak menguning sedikit. Jadi kalau pokok macam ini kita hormon, buah dia confirm lah kecil. Sebab pokok tak subur. Berbanding yang ini. Ini peratus untuk dapatkan A yang tinggi, insya-Allah. Ni kepada yang tak tahu ni variety Morris. Kepada yang tak tahu, ni variety Morris. Daun dia. Okey. Untuk variety Morris. Saya nak berpesan juga kepada mereka yang tanam variety Josephine. Okey, ini berdasarkan pengalaman saya, apabila lambatnya tuan-tuan buat kerja pembajaan ni, variety Josephine sangat memberi respon yang cepat. Maknanya variety Josephine you kena baja on time, tak boleh delay pun 1 minggu. Diskaun tak boleh. Untuk baja pokok Josephine boleh dilebihkan. Untuk dapatkan untuk dapatkan produktiviti yang baik lah. Okey. Ni tamat untuk cerita pembajaan. Nak tanya pun tak dengar kan? Jadi tinggalkan di ruangan chat sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa semula. Maaf sebab saya ada panggilan yang perlu saya jawab tadi. Okey, harap tuan-tuan semua clear lah, jelas dengan penerangan sahabat saya tadi tentang pembajaan. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh tinggalkan di ruangan chat. Okey. Okey tuan-tuan, aruhan pembungaan. Okey, flowering induction ataupun hormoning lah. Okey. Apa tu aruhan pada tanaman nanas? Aruhan pembungaan pada tanaman nanas adalah satu kerja-kerja secara kimia, iaitu merangsang pembungaan secara kimia kepada tanaman nanas.
Kerana tuan-tuan bahan kimia ni dia merupakan ejen untuk merangsang pembungaan secara terancang. Okey, tidaklah kita menunggu pokok nenas tu berbuah secara semula jadi yang mengambil masa lebih lama. Tuan-tuan okey, aruhan ni mempercepatkan pembungaan dengan kita semburkan bahan kimia lah. Okey. Kaedah pembungaan pokok nenas sama ada secara aruhan ataupun kita menunggu pembungaan secara semula jadi. Biasanya pembungaan semula jadi ni dia mengambil masa yang agak lama lah berbanding dengan aruhan pembungaan. Aruhan pembungaan ni bila kita tengok pokok tu sudah sesuai, ada ciri-ciri pertumbuhan yang baik, maknanya kita boleh membuat aruhan pembungaan. Sekiranya kita menunggu pembungaan semula jadi, masa pembungaan pokok tu boleh mencapai ke 24 bulan dan ke atas. Okey, melebihi 2 tahun lah sebenarnya. Okey. Implikasi pembungaan semula jadi ni maknanya pembungaan dan berbuah tidak serentak lah. Penat juga tuan-tuan nak tunggu ni. Kalau tuan-tuan buat 5-6 ekar kan, berapa puluh ribu pokok tu buah tak serentak, masalah lah. Okey, kita tak boleh jangka keluaran hasil, kos pengeluaran, kos dia akan meningkat sebab kita akan buat kerja yang sama berulang-ulang kali. Okey, hasilnya pun tidak konsisten, kita tak dapat lah. Kalau nak cari hari tu kita nak cari 2,000 biji, tak akan dapat lah tuan-tuan sebab dia berbunga secara berperingkat. Okay, sukar mencapai hasil yang optimum, sukar memenuhi kehendak pasaran. Ni macam sedih lah saya cakap kan. Dia memang kalau kata hari tu nak berapa puluh ribu, kata hari tu nak 10,000, tak ada, buah tak ada 10,000. Okay, pengeluaran produk tergendala dan jadual juga menjadi kucak-kacir berbanding dengan kalau kita membuat pembungaan dengan aruhan. Okey, kerana spesialnya pokok nenas ni dia sangat sensitif dengan kimia-kimia yang bahan kimia yang menggantikan gas ethylene. Sebab biasanya pokok-pokok ni dia memang ada peringkat pembesaran, peringkat berbunga dan berbuah. Bila pokok nenas ni dia hendak berbunga, makna dia bertindak balas dengan gas ethylene yang dihasilkan secara semula jadi. Jadi apa kerja aruhan pembungaan secara kimia ni, makna kimia yang kita gunakan tu menggantikan gas. Dia menghasilkan gas ethylene yang terbentuk secara semula jadi tu dengan menggunakan kimia-kimia yang merangsang gas ethylene. Okey. Okey. Macam mana nenas berbuah secara semula jadi? Biasanya buah-buah pokok nenas ni dia berkait rapat dengan suhu dan juga cahaya dan juga water stress. Okey. Bila ada variety-variety nenas seperti Josa yang sangat-sangat sensitif tuan-tuan. Okey, Josephine adalah satu variety nenas yang tidak digalakkan untuk tuan-tuan tanam sekiranya tuan-tuan bukan seorang yang expert. Okey, kerana sekiranya cuaca seperti sekarang ni tuan-tuan okey, 2 hari panas kemudian hujan secara tiba-tiba, iaitu berlaku penurunan suhu secara mendadak, maka pokok itu boleh berbuah dengan sendirinya walaupun tidak mencapai umur yang sepatutnya. Jadi ada nenas-nenas, ada variety-variety nenas yang memang dia sensitif terhadap suhu dan juga keadaan cahaya. Okay? Jadi apa yang kimia-kimia yang kita gunakan ni adalah dia merangsang, okey, dia menggantikan gas ethylene yang dihasilkan secara semula jadi tu, maka dia dapat menyeragamkan pembungaan dan pengeluaran buah untuk penuaian. Okey, pengeluaran buah berkualiti itu dijamin dan sentiasa konsisten. Okey. Okey, harga pasaran kita boleh kawal, tidaklah berlaku lambakan yang luar biasa. Okey, jarang-jarang berlakulah lambakan nenas yang luar biasa ni tuan-tuan, kecuali musim-musim macam ni lah.
Okey, baru-baru ni yang tuan-tuan tengok viral, ada 3-4 kes yang berlaku viral di laman sosial tu, itu adalah kes-kes terpencil yang kita harap tidaklah berlaku sepanjang tahun. Okey tuan-tuan kerana sebelum-sebelum ni lambakan nenas adalah terkawal. Okey, kos pengeluaran juga kita boleh kurangkan dengan kita buat aruhan pembungaan ni. Okey, pengeluaran buah untuk pasaran juga kita boleh atur. Okey, kita boleh kautim lah kalau satu daerah tu ada 10 orang berkebun. Boleh kautim lah, kau keluar bulan 8, aku keluar bulan 9, dia keluar bulan 10. Okay, dia keluar awal tahun, aku keluar akhir tahun. Jadi tidaklah berlaku pergaduhan. Okey, tenaga kerja yang lebih cekap di ladang dan di kilang. Maknanya kalau satu-satu kawasan tu katalah pekerja tak cukup, maknanya bolehlah pekerja-pekerja yang bekerja di ladang ni lompat-lompat lah kan. Bulan ni dia kerja dengan aku, bulan depan ladang sebelah tu keluar buah, dia pergi sebelah sana kan. Nanti belah sana tak cukup kan, 2-3 bulan lagi dia pergi sebelah sana pula dapat untuk bekerja. Jadi tenaga kerja tu kalau tak cukup, dia boleh diuruskan dengan lebih cekap. Okey. Sekiranya kawasan tuan-tuan tu memerlukan nenas untuk dihasilkan produk hiliran. Okey, maknanya keluaran produk tu dapat dijadualkan secara konsisten. Okey, tuan-tuan jadi tidak adalah berlaku putusnya bekalan mentah buah nenas. Tak adalah nanti kan kalau orang niaga macam orang niaga air kelapa kan, tak signboard. Kelapa mutus beruk mapuh gitu kan. Saya biasa nampak tu dekat Pantai Timur tu. Okey. Okey, kerja-kerja aruhan pembungaan ni tuan-tuan bila yang perlu kita buat? Okey, ciri-ciri pokok yang perlu, yang sesuai untuk diaruh adalah pokoknya mestilah sihat dan subur. Kecuali tuan-tuan kecuali pokok yang terlampau subur. Pokok yang terlampau subur juga dia tidak bertindak balas dengan bahan kimia yang kita buat aruhan itulah. Jadi sebenarnya pokok nenas ni tidak boleh terlampau subur. Dia berkait rapatlah dengan hormoning ni berkait rapat dengan pembajaan yang tuan-tuan lakukan tadi. Sekiranya macam saya cakap pada awal tadi, sekiranya tanah tuan-tuan itu tanah yang baru dibuka, memang kandungan N, unsur N-nya terlampau tinggi. Tuan-tuan tambah lagi baja N yang berbelas-belas persen tu kan. Jadi kita tengok memang cantik lah pokok kita tu. Subur, berkilat daun, umur 8 bulan, 9 bulan, pokok dah padat dada. Daun ni besar-besar lengan ni daun. Tapi tuan-tuan kena ingat pokok yang terlampau subur juga tidak akan mengeluarkan buah kalau kita hormon. Okey. Ciri-ciri lain adalah mempunyai 35 hingga 40 helai daun, segar dan berfungsi. Macam mana nak kira tuan-tuan? Dia akan kira daripada bawah. Okey, daripada level yang paling bawah tu. Biasanya satu roset, satu kiraan tu adalah dalam 5 ataupun 6 helai daun. So kiralah ada berapa tingkat. Okey, kalau 5 helai kali 7 lah. 7 kali 5, 35 helai. Kurang lebih lah macam tu kan. Kira tingkat-tingkat daun tu. Tuan kiralah kurang lebih. Dia mestilah daun yang berfungsi tuan. Kalau terdapat daun yang katalah tuan-tuan nampak pokok tu, daun tu masih lagi hijau tapi dia sudah tidak berfungsi, dia sudah rapat ke tanah. Dia memang dah tak berfungsi lah daun tu. Jadi itu tidak dikira. Okey. Okey, apa lagi kerja-kerja aruhan pembungaan ni perlu kita ambil kira? Kita perlu ambil kira tarikh terakhir kita membuat baja yang ketiga. Baja yang ketiga tu tuan-tuan baja buah. Baja satu untuk baja gemuk 15-15, baja kedua baja 15-15,
baja ketiga itu baja 12, 12, 17 tu baja buah tu, ataupun apa-apalah dia punya AI, dia punya sebatian yang tuan-tuan jumpa dekat pasaran tu. Okey, untuk baja buah. Okey, pastikan hormon itu adalah 1 bulan. Okey, ataupun ada pengusaha yang membuat 45 hari selepas baja tabur ketiga, barulah kita boleh jalankan aktiviti aruhan pembungaan. Ya. Okey, boleh tuan-tuan Kerana apa? Kerana tuan-tuan kalau tuan-tuan buat aruhan pembungaan kurang daripada 30 hari, maka dikuatiri. Okey, dikuatiri dan banyak berlaku kes sebelum ni. Kita ada study kes yang berlaku buah yang terhasil rosak daripada bahagian dalam, isinya tidak menjadi, isinya keras, empulunya pecah, itu buah tidak berkembang dengan betul. Jadi itu antara risiko-risiko yang boleh berlaku sekiranya hormon dibuat kurang 30 hari daripada tarikh terakhir kita menabur baja yang ketiga tu. Okey, antara ciri-ciri pokok dia yang sesuai untuk kita hormon juga adalah bahagian pokok telah memunggung. Kalau tuan-tuan tengok pokok kelapa tu, tuan-tuan tahu kelapa kan? Dia macam ada kaki gajah tu kan? Dia ada panggil bul. Lebih kurang juga pokok nenas pun lebih kurang ada sama juga. Pokok sawit pun lebih kurang lah tu. Dia ada bul di pangkal tu. Dia memunggung sikit dipanggil. Okey. Jadi itu adalah ciri-ciri pokok nenas yang sesuai dibuat aruhan pembungaan. Okey, kerja-kerja aruhan pembungaan ni masa yang paling sesuai adalah ketika suhu rendah. Okey. Kalau tengok pada nota kaki ni di awal pagi, di lewat petang ataupun ketika tengah malam. Ada tuan-tuan ada pengusaha-pengusaha yang buat hormon ni tengah malam. Dia start pukul 1 pagi. 1 pagi tu dia pasang spotlight. Dia kerja lah malam. Siang dia orang tidur. Mungkin dia orang punya pekerja tu musang buat kali. Okay. Ataupun kerja-kerja tu kalau kita tak biasa buat sendiri, tuan-tuan boleh mulakan di awal pagi, seawal pukul 6.30 ataupun pukul 7 dan berhentilah sekira matahari tu berada di atas kepala lah, lebih kurang pukul 10 tu dah boleh berhenti, 9.30, pukul 10. Tengok pada macam mana keadaan cuaca hari tu lah. Okay, jangan terlampau panas kira. Sebab dia hormon yang kita bancuh tu dia bertindak balas dengan suhu. Jadi pokok juga bertindak balas dengan suhu. Suhu yang tinggi dia tidak berfungsi dengan baiklah. Okey. Ataupun lakukan pada lewat petang. Selepas asar tu rapat ke maghrib. Okey. Okey, ini contoh pokok yang berusia 7 bulan, lebih kurang lah 7 bulan tuan-tuan ni 7 bulan. Kalau umur usia pokok ni tuan-tuan jangan rigid. Kalau kita nak hormon, kita tengok pada umur 9 bulan, 10 bulan baru kita nak hormon. Tetapi tuan-tuan kalau tanaman tuan-tuan berusia 7 bulan tetapi telah mempunyai ciri-ciri yang sesuai untuk dihormon. Okey, pokoknya sudah memunggung, daunnya sudah 40 helai, sudah ada ciri-ciri yang sesuai untuk dihormon. Mungkin baja lebih tadi, tuan dia rajin bagi makan lebih sikit kan. Ataupun benih yang tuan-tuan gunakan tu adalah benih yang baik daripada saiz yang dan pengurusan tuan-tuan juga adalah bagus, maka boleh tuan-tuan buat hormon aktiviti mengaruh ni. Okey, dia tidaklah terikat kepada umur tanaman saja, tapi pertumbuhan tanaman itu juga memainkan peranan. Okey, di contoh pokok yang umur 7 bulan. Bergantung kepada variti tanaman pokok, tanaman nenas tuan-tuan.
saiz pokok tu berbeza-beza tuan Bukan semua pokok nenas tu besar-besar parat-parat dada, umur 10 bulan boleh sampai parat dada. Tak. Ada juga kalau macam Morris Josa tu umur 9 bulan, 10 bulan tu pokoknya parat-parat pinggang bawah sikit je. Jadi sebab dia ada variety nenas yang memang pokoknya besar macam MD2, Sarawak, Madu Kaca. Ada juga pokok-pokok yang kecil macam Josephine, Morris, ada pokok-pokok yang kecil. Tuan, mau mencelah 2 minit lagi tuan ya. Okey, ini jenis-jenis hormon yang biasa kita gunakan lah. Etrel dan juga kalsium karbait. Pil ANA ni ada tapi ni teknologi lama lah. Yang ni kalsium karbait adalah untuk variety-variety yang degil. Macam 36 ataupun Sarawak, Madu Kaca. Dia ada variety yang tisunya agak tebal. So dia menggunakan campuran etrel dan juga karbait. Okey, ni contoh-contoh karbait lah. Sama juga karbait yang tuan-tuan buat main meriam dulu masa kecil-kecil dan juga untuk kita peram pisang tu, sama. Okey, karbait tu lah. Dia tak ada dah karbait lain. Okey, ni Anapil. Anapil ni ni teknologi lama, orang lama-lama lah guna ni. 1 biji untuk 1 pokok. Diletak di dalam pucuk. Okey. Karbait tadi pun sama. Karbait tadi, sekejap. Okey, karbait ni dibancuh. Biasanya kita ambil roughly lah dia dalam 400 gram ke 300 gram, 250 gram itulah, 300 gram. 250 gram untuk 1 pam. Masuk dalam pam tu, jangan terus tutup tuan-tuan masuk dalam pam tu biar gas dia habis keluar dulu, dia menggelegak habis, baru kita tutup. Tutup pun jangan ketat-ketat lah. Takut nanti di pertengahan jalan dia berlaku ledakan. Okey. Dia menghasilkan gas tuan-tuan Yang ni kita letak di pucuk. Ini adalah yang paling biasa digunakan, penggunaan etrel. Bancuhan dia ada bancuhan dia dalam okey, yang ni bancuhan dia lah. Okey, kalsium karbait 18 liter air. Okey, 18 liter air campur 200 gram, 250 gram. Gitulah, lebih kurang tuan-tuan Bancuh dan juga tuang larutan di dalam pucuk. Sebanyak 50 ml ni banyak tuan-tuan. Agak-agak lah dalam 30 ke 50 lah. Kalau tuan-tuan nak tahu setiap semburan tu, adjust lah. Ambil pump tuan-tuan tu, adjust berapa ml satu kali pump ni. Tuan-tuan boleh ambil satu penyukat, sembur di dalam penyukat, tengok berapa yang keluar tu. Lepas tu tuan-tuan boleh apply dekat pokok tuan-tuan lah. Okey, pil ANA macam tadi saya cakap, 1 biji dimasukkan di dalam pucuk. Etril, itulah bancuhannya seperti yang tuan-tuan nampak. 30 ml etril untuk MD2, ini adalah yang optimum. Tapi ada juga yang degil tuan-tuan ada juga bancuhan sampai 100 hingga 120. Sekiranya tuan-tuan mengguna bancuhan ini tetapi tidak jadi, maknanya tidak berbunga, semburan hanya boleh diulang selepas 45 hari. Okey? Jangan tuan-tuan tengok hari ni tuan-tuan sembuh cukup 30 hari, tuan-tuan tengok pokok tak bunga lagi. So tuan-tuan pun balun sekali lagi. Ada masalah nanti pada pertumbuhan buah. Dia jadi bertingkat-tingkat. Okey? Okey. Ini adalah hudup variety Josephine yang mengambil masa lebih kurang 35 hari daripada semburan dan mengambil masa lebih kurang 35 hari untuk jadi macam ni. Jadi sekiranya tidak berlaku dalam masa 30 hari, tidak ada kudup merah di tengah-tengah ni, maka semburan ulangan hanya boleh dibuat setelah 40 ataupun 45 hari secara itu kiraan selamat lah tuan-tuan, kecuali tuan-tuan dah expert
Nanti tuan-tuan boleh cek sendiri. Okey. Okey, dia mengikut pada jenis variety lah. Okey, sekiranya dah jadi macam ini tuan-tuan 70 hari, 80 hari, tuan-tuan tengok sudah ada kuduk bunga yang begini, tuan-tuan sudah boleh memikirkan pasaran. Okey, sudah bolehlah cari pasaran. Jangan tunggu dah jadi buah baru tuan-tuan nak cari peraih-peraih. Dia bermasalah sebenarnya nanti. Okey. Jadi dalam tempoh 80, 90, 70 ke 90 hari ini adalah masa yang sesuai untuk tuan-tuan mencari pasaran. Kerana nenas ini adalah hari yang tuan-tuan perlu kira hari matangnya buah-buah nenas. Tuan-tuan tengok situ MD2 tu antara 135 hingga 150 hari daripada tarikh hormon. Okey. Tuan-tuan kena tengoklah sebab ada juga berlaku kes sehingga 170 hari buah tak matang-matang. Jadi tuan-tuan perlulah sentiasa pekalah dengan keadaan buah di kebun tuan-tuan tu. Apa yang berlaku selepas daripada aktiviti menghormon ni. Daripada aktiviti menghormon ni, selepas keluarnya bunga merah nenas tu, tuan-tuan perlu juga ambil kira serangan-serangan serangga. Okey, kemudian selepas habisnya tempoh serangan serangga tu, tuan-tuan kena ambil kira tempoh matang pula buah-buah ni. Okey, macam tuan-tuan tengok ni lah jadi jadual ni. Kalau MD2 tu 130 tu tuan-tuan dah kena tengok dah. Mungkin ada yang dah matang. Ada customer yang nak 130 hari. Ada customer nak 150 hari. 150 hari ni biasanya indeks 1 tuan-tuan. Indeks 1 ataupun indeks 2. 150 hari. Ada juga ada juga variety yang 150 hari daripada tarikh hormon ni baru matang, baru je nak masuk indeks 1. Bergantung kepada keadaan cuaca dan keadaan tanah dan juga variety apa yang tuan-tuan usahakan. Okey tuan-tuan, dan habis dah ni. Ini antara jenis-jenis nenas lah. Okey, Sarawak, Josephine, buah cicik ni. Dan 36 gandul. Gandul ni dulu kita tinkan lah. Kalau dulu memang Malaysia antara pengeluar nenas kaling yang paling top dan variety nenas yang digunakan adalah gandul. Kerana gandul ni special tuan-tuan, color dia memang golden yellow. Memang sesuai sangatlah untuk ditinkan. Okey. Madu kaca, crystal honey. Crystal honey ni banyak di Negeri Sembilan. Madu kaca banyak di utara. Di Johor ni banyak 36, Josephine, Morris. Okey. MD2 tak ada gambar. View of Sunset ni hanya untuk recreation lah. Hanya didaftarkan sebagai harta intelek, tidak dikomersialkan, tuan-tuan Okey, Keningau Diamond yang paling baru. Keningau Diamond paling baru didaftarkan. Okey, Mas Pine. Okey, yang ini nenas hiasan lah. Banyak nenas hiasan juga yang mempunyai market. Kalau tuan-tuan rajin survey di internet, carilah tanda pagar bromeliad. Okey, di dalam bromeliad tu terdapatlah nenas-nenas hiasan. Okey, dia juga mempunyai market jualan yang tinggi. Kalau tuan-tuan ingin menceburkan diri dalam sektor apa dipanggil hiasan-hiasan tu kan, bromeliad ni antara pokok yang cantik lah untuk hiasan. Okey. Okey, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Cik Razak.